komentar Ustaz Hadi Hidayat ni bagi saya bermasalah. Walaupun Ustaz Hadi Hidayat ada menyebutkan tentang orang yang mengatakan dhaif itu keliru baca kitab, tetapi bagi saya sebenarnya Ustaz Hadi Hidayat yang sedang keliru. Saya akan huraikan. Kalau siapa-siapa yang menonton video Ustaz Hadi Hidayat ni, dia ada menyebutkan tentang dia telah membaca 1235 kitab, kalau tak silap saya. Jadi dia kata dia dah buat semakan 1000 lebih kitab. Jadi siapa yang kata hadis doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu dhaif, dia keliru baca kitab. Kemudian dia ada sebut tentang isu samillah. Maksudnya kalau siapa nak makan, sebutlah apa-apa nama Allah. Tak sebut bismillah pun tak apa, sebut nama apa-apa nama Allah sudah memadai, kerana nama Allah ada banyak. Bukan hanya Allah saja, ada banyak lagi nama Allah. Ar-Razzaq ada, Ar-Rauf ada, Al-Majid ada, Al-Ghafur ada. So sebut nama-nama Allah sudah memadai. Sebab Nabi kata samillah, sebut nama Allah. Itu yang pertama yang disebutlah. Yang kedua, beliau ada menyebutkan tentang riwayat di dalam Muwatta Malik yang bernombor 2722, riwayat Ali bin Abi Talib. Yang mana riwayat Ali bin Abi Talib ada menyebutkan Nabi SAW mengajar Ali bin Abi Talib tentang doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau mengatakan riwayat yang sebenarnya yang dhaif bukan riwayat doa makan, tetapi riwayat lain yang didhaifkan oleh Al-Syekh Al-Albani. Ya, Al-Syekh Al-Albani ada menulis satu kitab Silsilah Ad-Dhaifah. Dia quote nombor 6390. Ustaz Hadi quote nombor 6390 mengatakan doa ni doa berkenaan dengan jima'. Doa makan tu yang dhaif adalah doa, bukan lafaz doa makan tu yang dhaif bukan doa makan, tapi doa yang berkaitan dengan jima'. So inilah isu-isu yang disebutkan oleh Ustaz Hadi Hidayat. Nampaknya YouTuber tu cenderung dengan pendapat ni. Sebab dia tak semak pun, dia tak buat tabayun pun, dia hanya taklid. Berpada dengan apa yang disebutkan oleh Ustaz Hadi Hidayat, okey dia kata yang ni kita kena tabayun, tapi tak buat tabayun. Ini yang bermasalah bagi saya lah. Sebelum kita nak bincang isu tu, kita kena tahu dulu asas perbincangan kita. Asas perbincangan kita ialah yang pertama berkenaan dengan riwayat doa makan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Riwayat ini yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Nabi baca datang daripada jalur Abdullah bin Amr. Riwayat Abdullah bin Amr ni disebut ataupun diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab dia Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab dia Ad-Du'a. Disebutkan oleh Ibnu Sunni dalam kitab dia Amal Yaum wal Lailah. Sunni di antara rujukan-rujukan asli. Jadi kalau YouTuber ni nak pergi tabayun, buka kitab ni dan tengok betul ke ada ataupun tidak. Tabayun tengok. 3 kitab ni antara yang menyebutkan tentang riwayat Nabi SAW bila Nabi nak makan, Nabi baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Riwayat inilah yang dianggap terlalu dhaif. Riwayat ini sebenarnya terlalu dhaif. Sebab apa terlalu dhaif? Di dalam riwayat Abdullah bin Amr ini, riwayat yang datang daripada jalur Abdullah bin Amr ni, ada seorang perawi yang namanya Muhammad bin Abi Zu'aiziyah. Muhammad bin Abi Az-Zu'aiziyah, yang mana dia ni merupakan perawi yang terlalu lemah. Perawi dia perawi terlalu lemah. Yang datang daripada Nabi SAW daripada jalur dia lah. Jadi bila kita nak tengok betul ke benda ni daripada Nabi, kena tengok dia lah. Kan dia ni macam mana statusnya, sebab dia yang riwayatkan hadis ni. Dan bila kita buat semakan, ini tabayun ni. Ni saya nak bagi tahu kepada YouTuber berkenaan, saya tak tahu nama beliau. Kan, tapi saya nak tunjuk kepada beliau cara nak tabayun. Ni. Saya tak sempat nak buka kitab PDF hari ni sebab kitab PDF tak ada pada saya dalam pejabat ni. Sebab saya ni pejabat ni kan di KUIPS. Jadi saya hanya boleh semak dalam rujukan Maktabah Syamilah yang biasa digunakan oleh penuntut ilmu. Sebenarnya Maktabah Syamilah ni lebih mudah lagi. Isi kandungan ni sama je. Okay, Muhammad bin Abi Zu'aiziyah. Saya besarkan sedikit supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Ini dalam kitab Tarikh Kabir. Ya, muka surat 88. Biografi perawi nombor 244. Muhammad bin Abi Zu'aiziyah kata Imam Bukhari munkarul hadithi jiddan.
Munkarul hadis jiddan bermaksud Imam Bukhari kata perawi ni yang meriwayatkan hadis doa makan ni, dia ni munkarul hadis jiddan, sangat-sangat meriwayatkan hadis mungkar. Apa itu hadis mungkar? Hadis mungkar ni hadis yang tak dikenali oleh orang lain. Dia bawa riwayat seorang dia je. Ini Imam Bukhari sebut, bukan saya sebut. Dan kita pergi tengok kepada kitab Jarh wa Ta'dil yang ditulis oleh Ibnu Abi Hatim pada jilid yang ke-7, muka surat 261, pada perawi nombor 1425, yang mana Ibn Abi Hatim bertanya ayah dia Abu Hatim. Abu Hatim ni kira ulama hadis besar lah. Dia orang kata apa, besar macam Imam Bukhari jugalah nama dia. Siapa belajar hadis akan jumpa. Dia bertanya, anak dia bertanya kepada Abu Hatim berkenaan dengan Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah ni. Maka ayah dia kata apa? Abu Hatim kata apa? La yushtaghalu bihi munkarul hadis. Tidak perlu disibukkan diri kita dengan riwayat dia. Kita tak perlu sibukkan diri kita dengan dia. Maksud tak payah ambil lah riwayat dia ni. Sebab dia munkarul hadis. Sebab dia perawi hadis-hadis mungkar. Ini disebut oleh Abu Hatim Ar-Razi. Kita pergi, tabayun lagi dalam kitab Al-Majruhin, karya Ibn Hibban. Ya, pada jilid 2, muka surat 224. Ibn Hibban menulis kitab Al-Majruhin, tuan-tuan boleh tengok dalam pada jilid 2, muka surat 224, pada orang kata apa, membicarakan tentang perawi bernama Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah. Ya. Ibn Hibban memberikan komentar. Apa kata komentar Ibn Hibban? Dia kata, kana mimman yarwil manakir anil masyahir hatta idza sami'aha manil hadithu sina'atuhu alima annaha maqlubah la yajuzul ihtijaju bihi. Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah ini tergolong dalam perawi-perawi yang banyak meriwayatkan, perawi-perawi yang meriwayatkan hadis-hadis mungkar daripada perawi-perawi yang masyhur. Dia tu ada masalah pada ingatan dia. Sehingga kan kalau orang yang berada dalam bidang hadis dengar riwayat-riwayat dia, ketahui riwayat dia tu adalah riwayat yang terbolak-balik, kita kata. Dan tidak boleh berhujah dengan riwayatnya. Tak boleh berhujah dengan riwayat. Jadi ini salah satu sebahagianlah daripada rujukan yang saya sempat semak pada pagi ini untuk kita buat tabayun. Sebab YouTuber tu kata kena tabayun, dan kita tabayun. Bila kita tabayun riwayat yang datang daripada Nabi SAW, riwayatnya datang daripada Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah yang telah pun didhaifkan perawi itu oleh Imam Bukhari, oleh Abu Hatim Ar-Razi, dan juga oleh Ibn Hibban. Dan kita pergi kepada riwayat-riwayat yang lain. Okey. Ustaz Adi Hidayat ada menyebutkan tentang riwayat dalam Muwatta. Muwatta Imam Malik. Ini kitab hadis. Hadis nombor dia kata 2722. Hadis daripada Ali bin Abi Talib. Jadi saya buat semakan. Ini kita nak tabayun ni. So kita buat semakan. Bila kita buat semakan, dalam kitab Muwatta Malik, kita dapati, saya dapatilah, ada beberapa problem dalam kenyataan Ustaz Adi Hidayat. Apa problem? Saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dapatan saya setelah saya buat tabayun. Sebab pemilik YouTube kata kena tabayun. Jadi dia tak tabayun, dia taklid saja. So saya nak tunjuk cara tabayun kat dia. Okey. Muwatta Malik ni ada pelbagai versi. So bila saya semak dekat Muwatta Malik versi edit orang kata apa, tahqiq, kira macam suntingan lah. Muwatta Malik suntingan Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami, hadis nombor 2722, ini bukan hadis berkenaan dengan doa makan. Jadi Ustaz Adi Hidayat ambil nombor ni pada mana? Saya tak tahu. Kitab mana yang dia kata, cetakan mana saya tak nampak. Jadi saya buat semakan lain. Saya ambil suntingan Syekh Bashar Awad, hadis nombor 2722. Yang ni pun bukan berkenaan dengan doa makan.
Ini bukan berkenaan dengan tuan tengok. Mana ada lafaz Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Jadi ini berkaitan dengan pembebasan hamba. Jadi tak ada riwayat tu. Riwayat yang disebut daripada Ali tu tidak ada dalam kitab Muwatta' Malik yang saya semak. Saya semak juga dalam Muwatta' Malik riwayat uh, Al-Hasan Al-Syaibani juga tidak menjumpai nombor 2722 yang mengatakan riwayat Ali bin Abi Talib tersebut. Tapi saya buat semakan dalam kitab lain. Mungkin Ustaz Adi keliru baca kitab seperti mana yang dia sebut. Orang lain keliru baca kitab. Beliau pun mungkin keliru baca kitab di sini. Tak ada dalam kitab Muwatta' Malik. Tapi saya jumpalah riwayat Ali bin Abi Talib dalam kitab lain. Bukan dalam kitab Muwatta' Malik seperti yang didakwa. Riwayat Ali itu ada. Tapi riwayat tu bukan datang dalam Muwatta' Malik. Jadi jangan kelirulah. Ya. Baik, bila kita tengok riwayat Ali bin Abi Talib itu ada. Tapi dia datang bukan dalam Muwatta' Malik. Dan dia bukan daripada Nabi SAW seperti mana yang didakwa oleh Ustaz Adi Hidayat. Dia bukan datang daripada Nabi. Kalau kita tengok dalam video Ustaz Adi Hidayat tu, dia kata Nabi ajar pada Ali bin Abi Talib. Sebenarnya bukan. Dia bukan datang daripada Nabi SAW. Hadis tersebut ada dalam Musnad Ahmad. Hadis tersebut ada dalam Musnad Ahmad. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Ni tabayun. Kita nak tabayun kan? Okey, kita tabayun. Jom kita tengok dalam Musnad Ahmad. Dia dalam Musnad Ahmad, dia ada dalam Hilyatul Awliya, dia ada dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah, aku tak silap saya. Ya? Okey, saya tunjukkan kepada tuan-tuan contoh Musnad Ahmad. Okey, ini dalam Musnad Ahmad. Kalau tuan-tuan tengok, hadisnya nombor 1312. Bukan 2722 lah. Okey. So, riwayat ni datang daripada Sa'id Al-Jurairi, daripada Abu Ward, daripada Ibn A'bud. Ibn A'bud kata, qala li Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib berkata kepada aku. Ali yang kata. Kemudian Ali tanya. Ibn A'bud tanya pada Ali. Ya. Ali tanya pada Ibn A'bud, kamu tahu tak apa itu hak makanan? Ibn A'bud kata, apa haknya wahai Ibn Abi Talib? Dia kata, engkau membaca bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana. Tidak ada lafaz waqina adzabannar seperti mana yang didakwa oleh Ustaz Adi Hidayat. Yang ada cuma Allahumma barik lana fima razaqtana. Dan riwayat ni bukan daripada Nabi SAW. Dia adalah riwayat Ali bin Abi Talib. Sebab Ibn A'bud tanya pada Ali, Ali jawab. Ali tak kata ini daripada Nabi SAW dalam riwayat ni. Okey, tuan-tuan cuba tengok dekat bawah ni. Ta'liq Syu'aib Al-Arnaud. Komentar Syu'aib Al-Arnaud. Isnaduhu da'if, dia kata. Riwayatnya adalah da'if kecuali hadis Fatimah. Hadis Fatimah kat bawah ni. Ni hadis Fatimah. Itu bukan hadis yang kita sedang bincang. Hadis yang kita sedang bincang yang ni. Ni riwayat Ali. Pertama, Ustaz Adi Hidayat terkeliru lagi baca kitab. Ini bukan riwayat Nabi SAW ajar pada Ali. Ini adalah riwayat Ali ajar pada Ibn A'bud. So riwayat ni riwayat yang mauquf daripada Nabi SAW. Dan jalurnya ataupun statusnya adalah dhaif. Tidak seperti mana yang disebut oleh Ustaz Adi Hidayat. Mungkin beliau bertaklid kepada ulama yang mengatakan hadis ini hasan. Saya tak nafikan. Terdapat sebahagian ulama yang mengatakan hadis ini hasan. Seperti Syekh Ahmad Syakir. Ketika mana beliau menilai hadis ini, beliau mengatakan hadis ini hasan. Tetapi, ya, hadis hasan pada penilaian ini perlu diteliti kembali. Kenapa saya kata perlu teliti? Kerana bila ada seorang ulama kata hasan, ada seorang ulama kata dhaif, maka kita kena buat semakanlah. Seperti mana kata YouTuber tu. Kena tabayun. Bila kita tabayun, kita cari apa sebab, apa punca yang mengatakan yang kita kata yang menyebabkan Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Bila kita tengok, rupanya di sana ada seorang perawi yang iaitulah Ibn A'bud itu sendiri. Nama dia Ali bin A'bud. Yang mana Ali bin A'bud itu merupakan perawi yang tidak dikenali. Saya buktikan untuk kita bertabayun. Sekali lagi saya sebut tentang tabayun.
Kita kena buktikanlah, betul ke Ibn A'bud itu perawi yang tak dikenali? Saya bawakan juga pada tuan-tuan rujukannya dalam kitab hadis. Ha. Ni kitab hadis. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tengok Ali bin A'bud, saya nukil daripada kitab Tahzibul Kamal karya Al-Imam Al-Mizzi. Pada jilid ke-20 halaman 321. Nombor perawi 4025. Ali bin A'bud yang meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib. Tengok apa yang saya bolkan tu. Qala Ali, ya, Ibnul Madini laisa bima'ruf. Ibnul Ali bin Madini kata dia ni tak dikenali. Orang tak kenal dia siapa. Orang tak kenal dia siapa. Jadi bila orang tak kenal dia, macam mana kita nak kata ingatan dia baik ataupun tidak? Orang tak kenal. Saya nukil lagi daripada Al-Mughni fi Du'afa karya Al-Imam Az-Zahabi. Ya. Pada muka surat 81, nombor perawi 4223. Ali bin A'bud daripada Ali bin Abi Talib la yu'raf, tidak dikenali. Zahabi kata tidak dikenali perawi ni. Perawi ni kita tak kenal siapa. Kita pergi kepada Taqribut Tahdzib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, iaitu pada jilid 2 muka surat 398. Hadis nombor 4689. Ali bin A'bud wa qad la yusamma fil isnad. Mungkin dia tak dinamakan dalam sanad. Dia adalah perawi yang majhul. Perawi yang majhul, perawi yang tidak dikenali. Jadi bila perawi ni tak dikenali, maka macam mana kita nak kata riwayatnya sahih? Jadi riwayat yang disebutkan oleh Ustaz Hadi Hidayat daripada Ali bin Abi Talib itu adalah, pertama, bukan dalam Muwatta' Malik, tak ada dalam Muwatta'. Nombor yang disebut itu pun saya tak tahu datang daripada mana. Ya, keliru sekali lagi. Keliru menyebutkan nama rujukan, keliru menyebutkan nama riwayat, sebab itu bukan daripada Nabi SAW. Keliru meletakkan status. So banyak kali keliru jugalah pada riwayat yang disebutkan oleh Ustaz Hadi Hidayat ni. Dan tidak ada lafaz waqina adzabannar. Seperti mana yang beliau sebut, ada lafaz waqina adzabannar tapi tak ada pun riwayat tu. Hanya sampai fi ma razaqtana. Okey. Selesai. Kemudian ya, beliau menyebutkan tentang riwayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab di Silsilah Dhaifah nombor 6390. Yang ni memang ada. Bila saya semak dalam Silsilah Dhaifah, memang ada riwayat yang disebutkan oleh Al-Albani. Memang ada riwayat Albani itu, dan itu merupakan riwayat yang berkaitan dengan jima'. Betul. Yang tu memang betul, riwayat dari riwayat mursal, sanad terputus daripada Syekh Albani, memang ada nombor pun betul. Jadi yang ni Ustaz Hadi tak kelirulah. Cuma bila Ustaz Hadi Hidayat menyebutkan samillah, dia ulas tentang makna samillah, dia kata sebut nama Allah, sebut nama apa pun tak apa. Dia kata, saya nak tunjuk jugalah, bila kita baca riwayat, ya, memang betul ada seorang budak makan depan Nabi SAW dengan kurang adabnya, maka Nabi SAW kata, ya ulam samillah, sebutlah nama Allah. Maka Ustaz Hadi kata, sebut nama apa-apa pun yang berkaitan dengan Allah dikira. Tapi bagi saya kita perlu perincikan balik. Sebab apa saya kata perlu perincikan? Sebab di sana ada riwayat yang jelas menyebut tentang bismillah, bukan hanya menyebut nama Allah yang lain. Saya bawakan daripada kitab Al-Munawi. Ini kitab yang mensyarahkan hadis. Ini kitab yang mensyarahkan hadis daripada Al-Munawi. Dia menyebutkan, dia huraikan berkenaan dengan hadis iza akala ahadukum ta'ama falyadhkur ismallah. Apabila salah seorang daripada kamu makan makanan, hendaklah dia menyebut nama Allah. Al-Munawi, Al-Imam Al-Munawi menyebutkan, dia kata bi ayyaqula bismillah fi ibtida'il akal. Dengan dia menyebutkan bismillah ketika mula makan. Kenapa disebutkan bismillah pada mula makan? Kerana di sana ada riwayat lain yang Nabi SAW jelas menunjukkan bacaan samillah itu sebenarnya bismillah. Iaitu hadis riwayat Imam Tirmizi, yang mana Imam Tirmizi kata idza akala ahadukum ta'ama falyaqul bismillah.
apabila salah seorang daripada kamu makan, hendaklah dia menyebutkan bismillah. Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Kalau dia terlupa baca bismillah pada awalnya, hendaklah dia baca bila teringat, bila baca bismillah pada awalnya dan akhirnya. Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Sebut lafaz itu. Imam Tirmizi kata hadis ni hasan sahih. Saya bawa juga pendapat Ibnu Hajar dalam masalah ni. Kerana dalam Sahih Bukhari ada riwayat yang disebutkan oleh Ustaz Adi Hidayat tu. Ya ghulam samillah. Imam Bukhari letak dalam bab tasmiyah ala ta'am wal akal bil yamin. Bab membaca tasmiyah, membaca bismillah ke atas makanan dan makan dengan tangan kanan. Imam Ibnu Hajar dalam kitab di Fathul Bari, dia ada hurai, dia kata qauluhu babut tasmiyah ala ta'am wal akal bil yamin. Bab membaca bismillah ke atas ta'am, ke atas makanan dan makan dengan tangan kanan. Al-muradu bitasmiyah ala ta'am qawlu bismillah fi ibtida'il akal. Dia kata yang dimaksudkan dengan tasmiyah dalam bab Bukhari ni ke atas makanan ialah perkataan menyebut bismillah ketika awal makan. Wa asrahu ma warada fi sifati tasmiyah ma akhrajahu Abu Dawud at-Tirmizi. Dan yang paling jelas sekali hadis yang menyebutkan tentang sifat nak baca bismillah itu ialah hadis riwayat Tirmizi yang saya baca tadi. Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Bila salah seorang daripada kamu nak makan makanan, maka hendaklah dia membaca bismillah. Hendaklah dia membaca bismillah. Jadi perkataan samillah itu mestilah difahami dengan makna bismillah. Tapi kalau orang tu nak baca dengan nama Allah yang lain, dia nak baca, sebenarnya tak jadi masalah. Saya pun tak ada masalah kalau orang nak baca doa tersebut, Allahumma barik lana fi ma razaqtana tu, dia nak baca sebelum makan. Saya nak baca juga ustaz, tak ada masalah. Kerana doa ni tak perlu tunggu hadis pun kita boleh berdoa. Boleh saja kita berdoa. Cuma adakah ia sahih daripada Nabi SAW? Ia tak sahih daripada Nabi SAW. Riwayat daripada Nabi tidak sahih. Riwayat daripada Ali bin Abi Talib tidak sahih. Tapi riwayat mana yang sahih? Riwayat yang sahih ini mungkin yang disebutkan oleh Ustaz, yang dimaksudkan oleh Ustaz Adi Hidayat. Tapi Ustaz Adi Hidayat tersilap dengan menyebut Ali bin Abi Talib, iaitu riwayat daripada Urwah. Itu ada dalam Muwatta, tapi bukan dengan nombor yang Ustaz Adi Hidayat sebut 2722 tu. Dia ada riwayat lain. Riwayat lain dalam Muwatta Malik menyebutkan riwayat yang bukan daripada Nabi SAW, tetapi daripada Urwah. Daripada Urwah Ibn Zubair. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tengoklah riwayat Urwah ni, saya nak paparkan riwayat Urwah sekejap. Ada dalam riwayat Urwah dan memang riwayat ini sahih. Saya paparkan supaya tuan-tuan kita sama-sama tengok. Dia bukan daripada Nabi SAW, dia amalan Urwah. Urwah ni siapa? Urwah ni adalah Urwah Ibn Zubair, anak kepada Zubair bin Awwam, dia tabi'i. Okey, riwayatnya berada pada nombor 3447. Okey. Jilid 5 muka surat 1368 daripada Hisham bin Urwah, anak dia daripada Urwah bin Zubair. Dia tidak didatangi dengan makanan ataupun minuman ataupun ubat-ubatan. Lalu dia makan atau minum sehinggalah dia menyebut alhamdulillahilladzi hadana wa at'amana wa saqana wa na'amana, Allahu akbar, Allahumma alfatna ni'matuka bikulli syar. Kemudian disebut di hujung ni. Di hujung ni bismillah, masya-Allah la quwata illa billah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Lafaz ni sama. Tapi lafaz ni datang daripada jalur Urwah, bukan daripada Nabi SAW, dia daripada amalan tabi'in. Cuma adakah ini dibaca sebelum makan ataupun selepas makan? Ulama berbeza pendapat. Dalam isu ni, Al-Imam Zurqani dia membangkitkan dua kemungkinan. Boleh baca, mungkin dia baca sebelum, mungkin dia baca selepas. Tapi kalau kita tengok dalam kitab Al-Istizkar karya Al-Imam Ibn Abdul Bar, ketika dia menghuraikan berkenaan dengan hadis ini, dia kata apa? Dia kata wa du'a kathir la yakadu yuhsa wa khairuhu ma kana ad-da'i bi niyyatin wa yaqin bil ijabah wa yakfi min dhalika qawluhu fi awwal at-ta'am bismillahirrahmanirrahim wa fi akhirih alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dia kata doa ni banyak, mungkin tak boleh terkira pun, dan sebaik-baiknya orang yang berdoa tu, bila dia berdoa, dia doa dengan niat dan dengan keyakinan yang Allah Ta'ala akan mustajabkan doa dia. Dan cukup bagi dia
untuk dia mengatakan di awal-awal doa, memadai untuk dia cakap, untuk dia baca ketika di awal sebelum makan tu bismillahirrahmanirrahim, memadai. Dan di akhirnya alhamdulillah, bila dah habis makan dia baca alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. So doa yang dibaca oleh Urwah ini, kecenderungan Ibn Abdul Bar adalah ia dibaca selepas daripada makan, bukan dibaca sebelum makan. Tapi ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang kata Urwah baca sebelum, ada yang kata selepas. Ibn Abdul Bar kata baca selepas. Cuma saya nak sebut apa di sini? Saya nak sebut, pertama, kita kena bezakan di antara disiplin status hadis dan kita kena bezakan di antara doa. Yang mana doa ni tak perlukan hadis pun. Kalau kita nak berdoa lah, tak perlu hadis yang khusus. Kita nak doa, ya Allah tolonglah berikan saya rezeki yang luas, untuk saya dapat kereta yang lebih luas untuk anak-anak saya. Yang ni tak dalam hadis, tapi kita boleh berdoa kerana bab doa ini luas. Cuma bila nak menyandarkan sesuatu kepada Nabi SAW, hadis nak disandarkan kepada Nabi, perlu kepada disiplin. Disiplin inilah yang saya cuba tegaskan. Dan disiplin ini tak menjadi satu kesalahan kerana ia ditekankan oleh ulama zaman dulu. Sehingga ulama zaman dulu saya sebut, dia kata kalau riwayat yang dhaif, kita nak kata, nak sandar pada Nabi, jangan sandar secara pasti, jangan kata Nabi sebut. Kita kata dikatakan daripada Nabi. Diriwayatkan, kita guna ayat yang pasif supaya kita beradab dengan Nabi SAW kerana kita bimbang. Kita menyandarkan sesuatu yang tidak sahih kepada Nabi SAW. Jadi, inilah maksud tabayun. Inilah perbahasan berkenaan dengan doa makan. Adakah salah membaca doa makan? Tak salah. So, saya buat kacau ke? Saya tak buat kacau. Kenapa saya sebut benda ni? Saya menyebut dari sudut disiplin hadis. Setiap ilmu tu ada disiplin dia. Maka bila kita berpegang dengan disiplin, kita akan rasa lebih selamat. Jadi, apa saja yang berkaitan dengan Nabi SAW itu penting bagi kita. Maka sebab itulah saya buat video reaction ini supaya YouTuber berkenaan. Nak buat reaction bagus, silakan buat reaction. Tapi jangan malas. Bila nak buat reaction, study dulu. Bila nak buat reaction, cross check dulu. Cross reference dulu. Buat perbandingan dulu. Cari rujukan asli. Jangan hanya berpada dengan apa yang disebut banding-banding dua video. Okey, saya suka yang ni, maka yang ni lebih kuat. Itu tak kena tu. Itu bukan tabayun yang nak kita war-warkan kepada orang ataupun yang kita galakkan. Bila kita galakkan tabayun, dan kita tabayun betul-betul. Kita buat cross reference, kita check betul-betul rujukan ada ataupun tidak. Jadi kalau tak, kita hanya bertaklid, kita bukan bertabayun, kita hanya bertaklid. Salah ke bertaklid? Tak salah. Bagi orang yang tak ada kemampuan, tak salah bertaklid. Tapi bila kita nak buat reaction, kita nak kata kita berdasarkan kepada tabayun. Tabayun betul-betul. Jangan malas. Itu dia saya sebut, jangan malas. Kerana malas akan menyebabkan video kita akan di-reaction balik oleh orang lain. Reaction okey. Saya terima, kadang-kadang ada orang react saya. Kalau betul teguran itu betul, saya terima, tak ada masalah. Kerana kita bukan nak menang, tetapi kita mementingkan sumber dan fakta. Jadi kalau nak tabayun, tabayun betul-betul. Nak buat reaction, jangan malas. Ya, jangan buat kerja yang mudah, lepas tu kelirukan orang. Seolah-olah macam apa yang disebutkan oleh Ustaz Adi Dayat itu tepat, sedangkan kita tak buat apa-apa tabayun tu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.